hari Jumaat yang mulia Elmi, anjuran Elmi Malaysia yang akan mengupas satu lagi buku baru tahun berapa nanti pembentang akan bertajuk Fake of Social Media oleh Omar Osman. Perkara tentang ni yang akan disampaikan oleh saudara Ahmad Haris de Nur Helmi daripada Nottingham, Malaysia. Kita tanpa buang masa lah kot, kita nak serahkan kepada saudara Haris lah untuk membentangkan buku dia Fake of Social Media. Dengan ni majlis silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara Fahmi selaku moderator pada hari ini. Yang saya hormati dan saya raikan hadirin dan hadirat sekalian, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami di dalam resensi ilmi, yang mana insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsikan dapatan saya berkenaan sebuah buku yang bertajuk Fake of Social Media, di mana buku ini ditulis oleh saudara Omar Osman. Buku ini nipis je dalam 95 muka surat, tetapi sangat banyak manfaat yang saya peroleh daripada buku ini. Mungkin saya boleh cakap atas kapasiti sebagai Gen Z, generasi Z, saya baca buku ini dengan penuh kesantapan lah, sebab kandungannya dan nasihat-nasihat yang dilontarkan adalah relevan dan banyak ruang-ruang penambahbaikan yang boleh saya amalkan dalam menggunakan sosial media dalam kehidupan seharian. Jadi buku ini amatlah relevan kepada masyarakat pada hari ini, kerana kita semua tahu yang masyarakat kita dah terlalu sebati dengan penggunaan sosial media. Dan apabila saya bercakap soal sosial media, ia termasuklah WhatsApp, YouTube dan Telegram. Dan kita tahu betapa bergantungnya kita kepada aplikasi-aplikasi tersebut. Namun begitu, sosial media ini adalah alat di mana setiap alat ada trade-off-nya, ada kebaikannya dan ada keburukannya. Jadi insya-Allah saya ingin berkongsikan kandungan buku ini kerana buku ini mampu mengembalikan kita kepada apakah panduan-panduan dan ajaran Islam berkenaan sosial media yang kita gunakan pada hari ini. Dan pada akhirnya kita akan sedar yang sebenarnya ajaran Islam ini adalah ajaran yang kekal relevan sepanjang zaman, yang timeless regardless of the technological advancement that happening entirely. Kita sedang hidup di sebuah zaman di mana kemodenan itu berkembang dengan begitu pesat, dan banyak gaya hidup kita pada hari ini telah berubah. Saya boleh ambil satu contoh di mana pada hari ini kalau kita mahu melakukan transaksi pembayaran, kita sudah tak perlu untuk berjumpa dengan orang dan melunaskan transaksi tersebut. Kalau zaman dulu, kita perlu berjumpa dengan orang tersebut di satu tempat dan kita perlu ada mata wang fizikal untuk kita melakukan hubungan transaksi. Tapi pada hari ini, kita dapat melakukan transaksi tersebut tanpa berjumpa dengan orang tersebut dan tanpa orang tersebut sadar pun sebenarnya. Ini dinamakan sebagai space-time distanciation, di mana hari ini interaksi sosial sudah pun bebas daripada kurungan waktu dan kurungan tempat. Dan moderniti itu secara asasnya bersifat globalisasi, di mana pada hari ini di Malaysia kita turut menerima tempias-tempias kemodenan daripada luar, dan itu termasuklah kepada topik sosial media
pada hari ini. Jadi sebelum saya menyentuh soal sosial media, seorang ahli sosiologi yang bernama Anthony Giddens, beliau telah pun mengeluarkan satu teori yang menerangkan apakah itu modern society. Jadi kata Anthony Giddens, sesebuah masyarakat moden itu dibina oleh 4 entiti, iaitu yang pertama adalah capitalism, kedua adalah industrialism, yang ketiga adalah surveillance, dan yang keempat adalah control of means of the violence. Jadi saya nak tekankan pada aspek kapitalisme, di mana pada hari ini social media yang kita gunakan adalah dikawal oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam kapitalisme, di mana motivasi mereka untuk memajukan social media pada hari ini adalah berdasarkan kepada keuntungan, berdasarkan kepada performance platform tersebut berbanding dengan kemaslahatan ummah ataupun kebaikan-kebaikan masyarakat pada hari ini. Jadi di dalam teknologi, kita ada apa yang disebut sebagai 5 syarikat gerasi, iaitu Google, Amazon, Facebook, Apple dan juga Microsoft, di mana syarikat ini mengumpulkan kekayaan sebanyak 5 trilion USD. Jadi ini menunjukkan yang mereka sangat-sangat berkuasa dan mereka dapat melakukan apa sahaja walaupun perkara itu tak bersedi ramai, kerana mereka lah yang menguasai modal. Maka kita sebagai rakyat marhain, kita tak mampu untuk melakukan satu teguran-teguran ataupun satu pembetulan yang signifikan terhadap tindakan mereka. Jadi itulah kita dengar isu-isu seperti pembocoran data privasi. Kita dengar berita-berita yang sensasi yang sengaja dinaikkan atas kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Dan kemudian kita ada manipulasi engagement yang menyebabkan pengguna tak dapat untuk berhenti daripada menikmati social media itu. Jadi di dalam ketidaksempurnaan social media ini, banyak kelompongan yang perlu kita isi sebagai orang Islam agar penggunaan social media kita merupakan sesuatu yang membawa manfaat dan masyarakat Islam secara keseluruhannya dapat mengeksploitasi social media dengan memperbanyakkan perkara-perkara yang diraihkan oleh Islam dan mengurangkan risiko-risiko perkara yang memudaratkan bangsa dan negara. Jadi kita teruskan kepada buku. Buku ini ditulis oleh Omar Osman. Beliau merupakan seorang profesional dalam bidang IT, di mana beliau berlatar belakangkan computer science. Beliau merupakan seorang yang amat berjaya dalam bidangnya. Meskipun begitu, beliau juga merupakan seorang aktivis Islam yang aktif, di mana beliau merupakan salah seorang kepada pengasas Qalam Institute yang diketuai oleh Syekh Abdul Nasir Jangda pada hari ini, dan beberapa organisasi Islam yang lain. Dan Omar Osman ini, apabila saya baca latar belakang beliau menggunakan kebakaran IT untuk memajukan dakwah Islam. Sebagai contoh, beliau menggunakan kemahiran beliau di dalam teknologi sosial untuk memperluaskan konten-konten Islamik di dalam platform sosial media di United States. Jadi ini muhasabah untuk diri saya sebenarnya, yang menekankan sebenarnya sebagai orang Islam penting untuk kita mempunyai ilmu dunia tu, kan, di mana kita dapat menggunakan ilmu dunia itu dalam membantu usaha-usaha dakwah yang berterusan. Jadi berkenaan dengan projek Fiqh of Social Media ini, ia bermula dengan sebuah terbitan kecil yang bertajuk The 40 Hadith of Social Media, di mana apabila buku itu terbit, maka modul tersebut diperkembangkan menjadi program-program keluarga di sekitar United States. Dan berdasarkan pengalaman program tersebutlah buku ini berjaya dihasilkan, di mana beliau mengumpulkan pandangan-pandangan pakar dan juga
pengalaman beliau dalam mengendalikan program-program yang berkaitan dengan sosial media ke dalam buku ini pada tahun 2021. Mungkin saya boleh sentuh sedikit apakah antara topik-topik yang menarik dalam buku ini. Sebagai contoh, buku ini menyentuh tentang persahabatan. Persahabatan zaman dulu dengan zaman sekarang lain. Kan? Kalau zaman dulu, persahabatan itu memakan masa yang lama untuk kita betul-betul percaya yang okey, ni member kita ni. Tapi zaman sekarang, segalanya persahabatan itu boleh dibentuk di hujung jari. Di mana kita ada platform social media dan kita boleh friend, kita boleh unfriend kawan dan berhubung walaupun tanpa berjumpa secara fizikal. Itulah antara perubahan yang terjadi disebabkan oleh social media. Kemudian kita ada topik seperti muhasabah diri, seperti takasur, seperti publicizing sins. Kita membuka aib diri sendiri, di mana ini merupakan satu larangan dalam Islam. Kemudian ada topik-topik seperti hasad dengki, perubahan dan talam dua muka, di mana topik-topik ini sangat relevan dengan hari ini. Dan pada pendapat saya, perbahasan yang lanjut perlu diperakyatkan supaya kita semua dapat berhati-hati dan kita tak tergelincir daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. Tanpa melengahkan masa, saya akan mengupas buku ini di bawah 3 subtopik, iaitu yang pertama adalah zikir, yang kedua adalah nasihat, dan yang ketiga adalah qazaf. Jadi saya akan mulakan dengan zikir, iaitu kita mengingati Allah SWT. Terdapat hadis yang popular yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW menceritakan kepada kita terdapat 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari akhirat kelak, yang mana salah satu daripada naungan tersebut adalah seorang lelaki yang mengingati Allah dalam keadaan bersendirian, lalu berlinanglah kedua air matanya. Dan Umar Osman, dia membawa kita untuk muhasabah diri. Bagaimanakah keadaan waktu lapang kita apabila social media itu mengambil alih? Okey, sebagai contoh, beliau membawakan satu cerita. Kita bangun pagi, kadang-kadang benda pertama yang kita buka adalah telefon. Dan kita lihat, kadang-kadang ada urusan kerja yang penting yang perlu kita selesaikan. Kadang-kadang kita melihat kepada social media kita, adakah posting-posting kita semalam mendapat perhatian, mendapat like ataupun mendapat komen daripada rakan-rakan. Kemudian, waktu kita bersarapan, sambil bersarapan, iPad di hadapan. Kita tengok YouTube, tengok TikTok dan sebagainya. Padahal masa itu adalah masa lapang. Kemudian, kita pun bersiap-siap untuk pergi kerja. Kita pergi kerja, drive kereta, kemudian lampu trafik berwarna merah. Kita berhenti, kita terus buka phone, tengok social media. Kemudian hijau, kita sambung perjalanan. Dan berterusan kepada ketika kita bekerja. Kita hadir meeting dan sebagainya, kita reply Microsoft Teams, kita reply email dan sebagainya. Ada masa lapang, rehat 30 minit, rehat 15 minit, buka phone. Sampailah petang. Petang lagilah, nak balik ke rumah, jam. Lagi banyak masa kita main telefon. Dan kemudian, kita singgah ke restoran untuk beli makan malam. Kita beratur, main telefon. Jadi apa yang cuba disampaikan oleh Umar Osman adalah kehadiran social media ini, dia membuang elemen bosan dalam hidup kita. Ini penting. Rupanya bila kita fikir balik, kebosanan itu memberikan manfaat kepada kita. Bayangkan kehidupan harian kita, sepanjang masa kita melakukan sesuatu. Setelah sibuk bekerja, kita ada masa lapang, tapi kita menggunakan masa lapang itu untuk menggunakan social media. Dan berterusan, kemudian kerja lain, rehat, kita menggunakan social media.
Dan perkara ini berterusan sehinggalah ke malam, di mana ianya menyebabkan ada kebarangkalian bahawa dalam seharian hidup kita, kita sangat-sangat sedikit dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sedangkan Allah lah yang menciptakan sosial media, yang memberikan sosial media ini sebagai satu kesenangan kepada kita, mempermudahkan pelbagai kesukaran, menghubungkan keluarga yang berjauhan. Tapi kita kurang untuk bermuhasabah tentang bagaimana kita dapat mensyukuri nikmat sosial media ini atas segala kemudahan-kemudahan yang kita peroleh. Jadi kata Michael Harris dalam sebuah buku yang bertajuk End of Absence, sebenarnya kita telah cagarkan kelompongan waktu kita kepada menggunakan sosial media. Maka kehidupan harian kita sudah tak ada waktu rehat dan sentiasa beraktiviti kerana kita dah tak pernah bosan. Jadi kita bayangkan kehidupan kita pada zaman dulu, pada zaman sosial media yang belum semeriah hari ini, bagaimana kita mengendalikan waktu bosan tu? Kadang-kadang kita tidur, kadang-kadang kita membaca buku, kita pergi ke rumah kawan, dan kadang-kadang kita berjalan suka-suka. Yang mana hari ini, sekali aktiviti tersebut digantikan oleh sosial media. Jadi mungkin saya boleh sentuh sikit pengalaman saya di dalam program Sekolah Alam, di mana saya menjadi VC dalam program tu, dan ia disertai oleh pelajar-pelajar sekolah rendah. Kebanyakan daripada mereka tak pernah main bunny slipper dalam sepanjang hidup mereka. Ini amat mengejutkan saya sebab permainan seperti bunny slipper ni adalah sebahagian daripada kisah kanak-kanak saya lah, kan. Ini menunjukkan yang sosial media ni dia benar-benar mengambil alih setiap lompong-lompong waktu kerana ianya begitu menarik. Ada dua kekurangan, ada dua drawback apabila kita menggunakan sosial media secara berterusan. Yang pertama adalah kita tak beri peluang kepada badan kita untuk berehat, di mana sebenarnya kita perlukan tenaga untuk recharge kita punya akal fikiran, ingatan kita. Tetapi disebabkan kita menggunakan sosial media secara berterusan, kita terlepas peluang untuk berehat dan menyebabkan badan kita letih. Untuk yang kedua adalah kita hilang waktu untuk bersendirian dengan fikiran dan perasaan. Bila kita fikir balik kan, apabila kita ada telefon sepanjang masa di poket, saya tak tahulah sama ada kita boleh kategorikan waktu itu sebagai bersendirian atau tidak. Sebab kita terlalu bergantung. Ada masa dia buka, ada masa dia buka, kan? Rupanya kita perlukan masa yang betul-betul bersendirian untuk kita muhasabah kembali perjalanan hidup kita dan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun sebenarnya dalam kata lain, kita dah hilang peluang untuk bermuhasabah secara berkala. Macam mana kita nak muhasabah kalau kita sedang sibuk? Setiap waktu ada je benda kita buat. Dan ini saya bacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Mereka-mereka ini, iaitu orang-orang yang berfikir, orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah ini, mereka mengingati Allah dalam keadaan bangun, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan baring mengiring, dan sentiasa memikirkan tentang ciptaan Allah di muka bumi. Dan mereka berkata, wahai Allah, sesungguhnya engkau tidak menciptakan bumi ini secara sia-sia, dan Maha Suci engkau, peliharalah kami daripada azab neraka. Masalah pada hari ini, dalam kita berdiri kita main telefon, dalam kita duduk kita main telefon, dalam kita baring kita main telefon. Pada saya, apa yang saya nampak, ini betul-betul
satu opposite kepada firman Allah ini, dan baik untuk kita renungkan betapa kita dah terlalu banyak meluangkan masa dalam bermain social media. Dan apabila hidup kita ni tak ada masa lapang, tak ada waktu, that boring time, sebenarnya kita kehilangan apa yang disebutkan sebagai momen-momen yang mampu membangkitkan renungan kita terhadap Allah. Sebagai contoh, mungkin zaman dahulu kalau mereka bosan, mereka bersia-sia di taman dan kemudian mereka melihat ciptaan Allah, mereka melihat kehijauan, dan kita ada firman-firman Allah seperti wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah sehelai daun pun yang gugur di muka bumi ini melainkan semuanya dalam pengetahuan Allah. Itu semua renungan-renungan yang dibuat berdasarkan alamiah, berdasarkan alam semua jadi. Kemudian kita ada juga di lautan, iaitu walahul jawaril munsya'at fil bahri kal a'lam, dan dialah yang menguasai kapal-kapal yang berlayar di laut yang kembang tinggi layarnya seperti gunung ganang. Jadi itu semua adalah peluang-peluang yang Allah mungkin nak hadirkan kepada kita apabila kita ada usaha untuk mahu muhasabah diri. Tapi risikonya hari ini, setiap masa bosan kita dicabar oleh keseronokan social media dan keseronokan teknologi pada hari ini. Jadi penting untuk kita muhasabah diri, bagaimana cara untuk kita menunjukkan yang kita ini bersyukur kepada Allah atas kegunaan social media yang kita punyakan hari ini. Antara mindset shift yang kita boleh fokuskan, salah satunya ialah instead of kita selit zikir-zikir dan doa dalam kelumpuran waktu kita jadikan ibadah-ibadah ini sebagai priority. Misal kata kita ada 30 minit waktu rehat, maka benda pertama yang kita buat, mungkin kita baca Quran sikit. Kita zikir sikit, kan? Kita berjalan-jalan, tengok kehijauan. Kemudian kita balik, ada lagi 5 minit. Okey, lagi 5 minit ni kita tengok social media, kan? Kita keep up to date dengan isu-isu semasa, kita reply mesej-mesej kawan dan sebagainya. Jadi apa yang cuba nak ditekankan adalah kita perlu tahu apakah hubungan yang perlu diberikan priority agar kita tak menjadi dalam golongan yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang rugilah. Dan antara usaha lain yang kita boleh lakukan adalah kita simpan waktu lapang dalam kehidupan kita, sebahagian daripada waktu lapang tersebut menjadi screen free. Kan, sebagai contoh, 30 minit sebelum tidur kita haramkan diri kita daripada pegang phone. Kemudian 30 minit selepas bangun tidur kita haramkan diri kita daripada pegang telefon. Dan mungkin waktu itu kita boleh fokuskan kepada ibadah-ibadah seperti kita membaca al-Mulk sebelum tidur, kita baca 3 Qul, kita baring, kita berfikir, kita biarkan akal kita memikirkan seluas-luasnya tanpa pengaruh telefon. Kemudian pada keesokan harinya kita luangkan masa dengan baca maksurat, kan? Sekurang-kurangnya dalam hari-hari kita itu kita tahu di mana prioriti kita, dan dalam masa yang sama kita tak pinggirkan social media itu yang sebenarnya membawa banyak manfaat dalam kehidupan seharian kita. Dan saya untuk feedback, saya pernah cuba sebenarnya. Maksudnya sejurus saya baca bab ni, saya pernah sekali try. Waktu tu daripada cafeteria saya nak balik ke bilik, kan? Rupanya agak tempting. Maksudnya dalam Berapa dia kena pesan tu? 10 minit kot. 10 minit je. Ini macam eksperimen lah, kan? Saya mula-mula okey, nak balik ni tak payah tengok phone lah, kan? Kita simpan dia dalam poket, kan? Berjaya. Maksudnya dah sampai bilik tu, sukses, kan? Lepas tu 10 minit pun. Tapi lepas tu saya nak teruskan macam okey lah, kita cubalah slow down main telefon, kan? Tapi sejujurnya saja saya duduk atas meja nak makan, tiba-tiba dah automatik buka YouTube. Memang saya pun tak perasan. Allah,
Sebab saya biasa makan seorang. Jadi bila makan seorang ni bosan. Jadi biasanya waktu makan ni saya tengok highlight bola dan sebagainya kan. Jadi ini merupakan tamparan yang sangat-sangat hebat untuk saya kan. Jadi autopilot. Macam tu lah kalau dalam naik kereta, kalau selalu orang pergi daripada kerja dia tempat kerja, dia berubah ke tempat kerja, tempat kerja pada rumah, dia autopilot. Dia tahu jalan mana. Apa jalan kanan dia tak fikir, dia autopilot. Saya setuju dan saya rasa perubahan ini akan memakan masa lah. Tapi dalam masa yang sama, saya tak nafikan yang kita banyak komitmen-komitmen kita yang perlu kita selesaikan di dalam social media ataupun di dalam platform online kan, menggunakan telefon. Jadi penting untuk kita take that also into consideration. Mungkin daripada 100% waktu kita bermain, waktu kita menggunakan telefon, kita kurangkan kepada 50% kan, mengikut situasi kita, mengikut keadaan kita, supaya kita jadikan kedua-duanya seimbang. Okay, yang itu untuk zikir. Jadi mungkin saya boleh recap balik. Penting untuk kita sebagai orang Islam, orang yang berakidah, orang yang hidup di muka bumi ini bertujuan jadi hamba Allah, kita perlu tahu apa prioriti kita dan cuba sedaya upaya untuk tidak menjadikan social media itu sebagai sesuatu yang menjauhkan kita daripada tujuan hidup kita. Yang kedua, saya ingin menyentuh tentang nasihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Okay. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Okay. Dan umum kita mengetahui sebagai orang yang beragama Islam, agama kita ini adalah nasihat, ad-dinun nasihah. Dan untuk kita reflect kembali kepada social media pada hari ini, apabila kita buka di social media, begitu banyak ruang dan peluang untuk kita beri nasihat. Sebab social media ini adalah satu platform terbuka di mana semua orang boleh memberikan pandangan, boleh kongsikan pendapat. Maka kita ada banyak peluang untuk menegur sebarang kesilapan. Mungkin kesilapan itu dari segi misinformation ataupun mungkin daripada hadis palsu yang di-forwardkan di WhatsApp dan pelbagai lagi kemungkaran lainnya. Sebagai contoh, membuka aurat lah, pergi ke tempat-tempat bermaksiat. Semua itu kita ada peluang untuk menegur kesilapan tersebut. Tetapi jangan kita lupakan kepentingan kita untuk menyampaikan dakwah ataupun memberi nasihat secara berhikmah. Seperti mana Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada 3 perkara yang perlu kita tekankan dalam memberikan dakwah. Yang pertama adalah dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Yang kedua adalah dengan contoh yang baik, dengan suri teladan yang cemerlang, yang unggul. Dan yang ketiga ialah berdebat secara lebih baik. Maka di dalam keadaan sosial media yang begitu luas, yang digunakan oleh pelbagai jenis orang daripada pelbagai latar belakang, penting untuk kita tahu apakah metod yang boleh kita gunakan untuk menyampaikan nasihat di sosial media. Maka di dalam buku ini, Omar Osman ada memberikan kita beberapa guideline. Jadi yang pertama, dalam kita ingin memberikan nasihat kepada seseorang, perkara pertama yang perlu kita muhasabah diri adalah niat. Di mana adakah kita betul-betul seikhlas hati ingin melihat rakan-rakan kita berubah disebabkan kita. Maka kita perlu tanya soalan selanjutnya. Apakah cara kita memberikan nasihat? Bagaimana kita sampaikan nasihat tersebut? Adakah kita telah berdoa kepada Allah sebelum memberikan nasihat? Itu semua soalan-soalan yang kita tanya kepada diri sendiri tentang sejauh mana keikhlasan kita ingin melihat rakan kita itu berubah. Ini penting kerana sosial media hari ini di sosial media hari ini mempunyai satu konsep
di mana kita ada currency yang dipanggil attention lah, di mana semua orang berebut-rebut currency ini, berlumba-lumba dalam mengejar followers, like, share, komen dan sebagainya, sampaikan ia boleh menyebabkan seseorang itu tergelincir daripada segi niat asalnya. Kita ada sebuah istilah yang dipanggil sebagai virtue signaling, di mana kita nak memberi signal kepada orang lain bahawa kita lah yang terpaling virtuous, kita lah yang terpaling hebat, kita lah yang terpaling pandai, kan? Itu semua mudah seseorang itu untuk tergelincir ke arah itu jika kita kurang muhasabah diri. Sebab apa? Ini penting sebab kalau kita mempunyai niat yang salah dan kita nak tunjukkan yang kita ni hebat dan kita nak kejar that attention currency, kita akan buat apa saja untuk menjadikan sebuah isu tu viral, kan? Dari segi apa cara kita sampaikan nasihat tu secara pedas, kan? Sebab bila kita sampaikan secara pedas, semua orang suka, kan? Semua orang kan suka pedas. Kemudian apa lagi? Seperti buat parodi, kan? Kita membeli seseorang, kan? Dan ini kalau kita lihat kepada masyarakat kita, kadang-kadang golongan agamawan pun terlepas pandang. Maksudnya mereka kadang-kadang mereka berbahas mengenai mengenai perkara-perkara seperti furuk ataupun perkara-perkara yang sebenarnya mempunyai banyak pendapat, tapi kita kadang-kadang terfikir, kenapa sampai perlu bergaduh? Kenapa sampai perlu mengaitkan hal peribadi agamawan tersebut dalam menyampaikan nasihat? Betul tak? Maka penting untuk kita lihat balik niat kita, sebab kita ingin melihat rakan itu berubah dan bukannya ingin mencipta sebuah perbalahan baru yang membawa banyak mudarat daripada manfaat. Jadi itu untuk niat. Dan yang kedua adalah sesebuah nasihat yang efektif itu ianya terletak pada hubungan yang boleh dipercayai, ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah relationship of trust. Kita bayangkan sebagai contoh, apakah perbezaan apabila kita nak menasihati anak kita ataupun adik-beradik kita berbanding dengan kita nak menasihati orang-orang yang kita jumpa kat masjid dan orang-orang yang kita tak kenal. Sebenarnya ada perbezaan. Apabila kita ada sebuah relationship of trust, sebagai contoh antara seorang ibu kepada seorang anak, maka kita benar-benar mengetahui latar belakang mad'u kita, kita tahu perangai mereka, dan kita tahu yang paling penting cara untuk kita sampaikan nasihat itu agar ianya betul-betul sampai, kan? Di mana kadang-kadang nasihat ni memerlukan masa. Kadang-kadang nasihat ni kita tak boleh berikan direct shout. Kita perlu berikan secara kiasan, di mana semua ini mengikut kepada karakteristik seseorang. Senang cerita, sebenarnya ini semua adalah bil hikmah. Kita kembali kepada social media, di mana kebanyakan connection kita di social media, kita bukannya kenal mereka secara dalam. Kita hanya tahu permukaan kehidupan mereka, kita hanya tahu apa yang mereka kongsikan di social media. Maka timbul persoalan, macam mana kita nak berikan sebuah nasihat yang benar-benar sesuai kepada mereka ini, kan? Maka pokok pangkalnya adalah kita perlulah memberikan sebuah nasihat yang kita perlulah berhemah dalam memberikan nasihat. Seperti contoh, kita mendalami latar belakang seseorang, kita ajak seseorang itu berjumpa dan kita berbincang secara baik, berbanding kita terus, sebagai contoh, memberi nasihat secara terbuka di Facebook, di komentar,
kerana ia boleh menimbulkan salah faham dan juga kadang-kadang perselisihan pendapat. Dan sebenarnya inilah di mana debate cancel culture itu boleh lahir apabila kita tak kenal pun latar belakang seseorang, tapi kita terlalu gopoh untuk memberikan nasihat kepada seseorang, maka mungkin ciapan kita ataupun kita punya posting tersebut viral kerana kita mengkritik seseorang secara terbuka. Namun apa yang perlu kita berikan perhatian adalah apakah kesan yang didapati oleh golongan yang kita kritik tersebut. Sebagai contoh, artis dan sebagainya, yang mana kita pernah dengar cerita artis-artis yang berputus asa dengan Islam kerana mereka dikritik terlalu teruk di sosial media. Ini semua tanda-tanda yang nasihat yang diberikan itu tidak sampai kepada hati nurani mereka dan penyampaian nasihat tersebut dilakukan secara tak berhikmah. Bab kata pepatah dalam bahasa Inggeris, the operation was a success but the patient died. Maksudnya pemudahan tu berjaya tetapi pesakitnya mati. Itulah perumpamaan nasihat yang tak efektif di sosial media, kan? Jadi apakah bentuk nasihat yang membina? Sebenarnya ianya melalui long term game ataupun nasihat yang bertempoh panjang. Di sosial media ini kita biasanya terlibat dengan nasihat-nasihat yang berjangka pendek. Kita nampak silap, kita terus paki, kan? Sedangkan sebenarnya apa yang lebih memberi kesan kepada diri seseorang itu adalah nasihat yang berpanjangan. Ianya memerlukan komitmen daripada pendakwah untuk ajak berjumpa, untuk follow up, memberikan nasihat, mencari madu'un tersebut apabila mereka dalam kesusahan. Proses ini memakan masa panjang dan memang apabila kita memilih untuk melalui jalan ini, ianya nampak seperti tak rewardable berbanding dengan kita buat di sosial media, kan? Kita mendapat perhatian. Tetapi apa yang paling penting sebenarnya adalah kesan nasihat tersebut kepada orang yang ingin kita berikan nasihat. Maka itu sahajalah cara untuk kita memberikan nasihat yang berguna, yang efektif, iaitu melalui penciptaan relationship of trust, di mana orang itu percaya kepada kita, yang kita mahukan yang terbaik untuk dia. Maka perlahan-lahan, mungkin mengambil masa, nasihat itu dapat disampaikan dengan sempurna sekali. Jadi saya pilih satu contoh. Mungkin di sosial media kita nampak ada orang post di Facebook, kan, hidup ini tak adil, kan, hidup ini tak adil. Option pertama yang kita boleh buat ialah kita reply, kita komen di posting tersebut, seperti Allah itu maha adil dek, cek balik iman kamu, kan. Kita biasa dengar kan, cek balik iman kamu, kan. Tapi option yang kedua, kita pergi ke DM orang tersebut, kita berikan mesej seperti, Assalamualaikum, saya tengok awak punya posting seperti memerlukan bantuan, adakah kamu memerlukan consultation atau sebagainya. Kita benar-benar ingin menyelesaikan masalah tersebut pada akar umbinya. Dan selingan, jika saya boleh sentuh sedikit tentang dalam kita nak menghadapi golongan-golongan yang virtue signaling ni, golongan yang suka menegur-negur tanpa penelitian, tanpa hikmah ni, kemungkinan mereka akan berterusan dalam memberikan komen-komen yang tak baik kepada diri kita lah, kan.
Seperti sebagai contoh, kalau kita post pasal Palestin, kemudian ada je orang yang akan cakap, lah Palestin, kenapa tak post pasal Syria sekali? Kenapa tak post pasal negara-negara lain sekali, Lebanon sekali, kan? Dalam kita menghadapan dengan orang-orang seperti itu, terdapat sebuah firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apabila seseorang itu melakukan keburukan ke atas kamu, kamu balaslah keburukan tersebut atau kamu canggahlah ia dengan kebaikan, nescaya orang tersebut akan menjadi rakan karib kamu. Ini satu nasihat yang begitu indah dalam Al-Quran. Bagaimana kita berupaya sebenarnya untuk menukarkan segala ketoksikan di dalam sosial media itu menjadi sesuatu yang murni, tapi dengan syarat kita tak mengulangi kesilapan yang sama. Kita tak menjadi seorang yang virtue signaling juga, kan? Kita hentikan rantaian tersebut dengan cuba untuk kembalikan orang tersebut kepada sesebuah nasihat yang betul-betul berguna. Jadi itulah sedikit perkongsian berkenaan dengan nasihat. Dan yang terakhir, saya ingin sentuh berkenaan qazaf, di mana isu ini tak ada dalam buku, tapi saya fikir penting untuk kita ambil tahu di dalam era di mana sosial media ini dapat melakukan sesuatu yang begitu viral. Kita perlu tahu apakah itu qazaf dan apakah implikasi kepada seseorang yang melakukan qazaf. Qazaf ini mengikut takrif pelbagai ulama bermaksud tuduhan ke atas seseorang yang baik akhlaknya dengan berzina atau menafikan keturunannya yang sah. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i, liwat juga termasuk dalam kategori qazaf, di mana ini adalah sebuah kesalahan yang jelas dinyatakan dalam Al-Quran di dalam surah An-Nur ayat keempat, di mana Allah menggariskan ada tiga kesan, tiga hukuman yang akan diterima oleh pelaku qazaf. Ataupun dalam arti kata lain, apabila kita menuduh seseorang itu berzina, meliwat dan seakatan dengannya, ada tiga komplikasi yang akan diterima berdasarkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Yang pertama adalah hukuman fizikal, iaitu 80 sabatan. Yang kedua adalah hukuman moral, iaitu digugurkan hak dan kelayakan untuk menjadi saksi ataupun menjadi wali. Dan yang ketiga adalah hukuman agama, yang mana seseorang itu tergolong dalam golongan yang fasik. Jadi di dalam era sosial media pada hari ini, kita sangat terdedah kepada isu-isu yang viral, isu-isu yang kita tak tahu keabsahan akan fakta tersebut. Maka penting untuk kita sama-sama saling mengingatkan bahawa jadilah seseorang yang sentiasa bersangka baik dan tidak melibatkan diri dalam perkara-perkara yang kita boleh katakan sebagai grey area yang kita pun tak tahu keabsahannya. Kerana kalau zaman dahulu, kalau sesebuah fitnah itu dikenakan, mungkin kita boleh berikan satu perumpamaan, satu kampung akan tersebar akan berita itu. Tapi pada hari ini, apabila kita mempunyai sosial media, berita itu dapat tersebar luas ke seluruh dunia dan tanpa sepadan. Dan kita bayangkan bagaimana jariah kita apabila kita menyebarkan sesuatu yang salah ataupun sesuatu yang palsu. Dan penting untuk kita ingat bahawa Islam amat mementingkan keadilan, di mana salah satu maqasid syariah adalah perlindungan terhadap maruah manusia. Maka saya ingin nasihatkan diri saya
dan juga hadirin dan hadirat sekalian untuk menghidarkan diri daripada fitnah-fitnah sebegini, untuk menjaga tutur kata di dalam sosial media. Biarpun sebenci mana kita pada seseorang itu, betapa kita tak puas hati kepada seseorang, janganlah sampai ianya menyebabkan kita tak berlaku adil. Maka surah An-Nur ada mengajarkan kita bahawa manusia ini diciptakan mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengangkat darjat manusia sebagai makhluk yang mulia, sebagai sebaik-baik ciptaan. Maka tergamakkah kita sebagai manusia untuk merendahkan maruah orang lain, untuk menghancurkan reputasi manusia lain secara zalim, sedangkan Allah yang menciptakan kita dan Allah mengangkat darjat manusia. Jadi itu antara aspek-aspek yang dapat kita saling mengingatkan. Janganlah kita menggunakan sosial media ini menurut perasaan kita, sebab itulah seburuk-buruk cara untuk kita menggunakan sosial media. Gunakanlah dengan fakta yang betul, gunakanlah dengan niat yang baik, agar sosial media ini kita dapat menghasilkan influence yang baik, dan kita tak terlibat dalam satu rangkaian jariah dosa yang berpanjangan di sosial media. Jadi itulah 3 perkara yang saya ingin sentuh berkenaan buku ini. Maaf saya tak sempat untuk sentuh ke semua konten dalam buku ini kerana kita kesusahan masa. Tetapi saya sangat galakkan untuk membaca buku ini kerana salah satu topik yang menarik yang saya tak sempat nak sentuh adalah berkenaan dengan online activism. Di mana pada zaman sekarang ini amat mudah untuk kita melakukan sesuatu aktivism di dalam sosial media. Kalau dalam Instagram, kita ada at yours story. Contohnya story tu berkenaan Palestin, kemudian kita boleh add yours, maka dia repost dekat kita punya story kan. Itu semua adalah perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang dapat menyebabkan kebaikan. Tapi apa yang cuba saudara Omar Osman ingatkan kepada kita, adakah dengan kemudahan ini ia dapat menyebabkan manusia itu saling berburuk sangka antara satu sama lain. Jadi misal kata, okay, senang je kita repost pasal Palestin, kita repost pasal Gaza kan? Tapi bagaimana pula dengan orang-orang yang tak repost tu? Adakah mereka itu bukannya aktivis? Adakah mereka itu tak pedulikan Palestin dan sebagainya? Maka online aktivism ini perlu diperhalusi semula, dan kita perlu muhasabah diri. Adakah online aktivism ini menjadikan kita betul-betul seorang yang aktivis ataupun hanya seperti fasad semata-mata? Apakah aktivism yang hakiki itu adalah perkara-perkara yang kita buat di luar online? Sebagai contoh, kita berbincang, berdiskusi dengan sahabat berkenaan dengan Palestin. Kita mendermakan kepada Palestin. Kita mendoakan agar rakyat-rakyat Palestin diberikan keselamatan. Itulah keutamaan berbanding dengan online aktivism, yang mana ianya penting, ianya memberi impak, tetapi kita tahu apakah senjata yang terbesar bagi orang Islam, iaitu doa. Maka kita ada hierarki aktivism yang ditekankan oleh saudara Omar Osman, yang sebagai seorang aktivis kita perlu ambil tahu dan ambil kisah, dan kita dapat menggunakan ruang ini untuk bermuhasabah sejauh mana kita punya aktivism ini memberi impak kepada masyarakat. Jadi insyaAllah saya fikir itu saja daripada saya pada hari ini, dan saya membuka seluas-luasnya kepada sebarang perkongsian daripada hadirin dan hadirat sekalian. Sekian, terima kasih. Soalan?
Apa tu yang berada di online? Ada sama Online. Ya. Macam mana kita nak bezakan sama ada sesuatu itu keperluan ataupun okay, baik. Pada pendapat saya yang pertama adalah kita kenal diri kita dan kita tahu apakah prioriti dalam hidup kita. Sebahagian orang kehidupannya memang banyak menggunakan sosial media, betul? Dan sebahagian orang kehidupannya tak berkaitan dengan sosial media pun, kan? Maksudnya setiap orang mempunyai kes-kes yang tersendiri. Tetapi apa yang saya sangat tertarik dengan apa yang dikongsikan oleh Umar Osman adalah bagaimana kita meletakkan sesuatu prioriti itu pada tempatnya, kan? Iaitu yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah, kan? Itu yang paling penting untuk kita jaga. Itulah ultimate kepada segala-galanya, segala-gala hubungan lain, kan? Sebab social media ni kelebihannya ialah dia menghubungkan kita dengan seluruh dunia, betul, kan? Tapi jangan sampai keistimewaan itu menyebabkan kita terputus hubungan dengan Allah SWT. Itu satu persoalan yang kita boleh tanya diri kita. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan bagaimana kita mahu tahu sama ada sesuatu itu rasional ataupun keperluan. Yang keperluan tu kita tahulah, kita memang tak dapat elakkan daripada social media ataupun daripada teknologi itself. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita minimalkan penggunaan teknologi apabila ini bukannya keperluan. Sebagai contoh, misal kata kita nak baca buku, kan? Kita ada pilihan untuk baca buku dalam telefon ataupun kita baca buku fizikal, kan? Pada pendapat saya, kita cubalah untuk cari buku fizikal supaya kita dapat lihat daripada telefon. Dan dengan telefon ni, menurut pengalaman saya sendiri, kan, sedang kita baca e-book tu, tiba-tiba kita dah kat apps lain dah. Kita dah dekat Instagram, dah dekat Facebook. Ini berlaku secara tanpa sedar. Nak menunjukkan betapa kita ni sangat banyak meluangkan masa dalam apps seperti itulah. Maka saya rasa untuk menjawab persoalan tersebut, kita perlukan muhasabah yang berkala lah, kan? Sebagai contoh, mungkin kita tengok hari ni dah berapa banyak kita spend seharian dalam menggunakan teknologi, kan? Kemudian kita tengok ada tak aspek-aspek yang boleh kita kurangkan, kan? Sebagai contoh, ataupun kita buat sesuatu yang counter efek kepenatan dalam menggunakan sosial media, seperti kita ambil masa untuk berjoging, kan? Kita melihat alam, kita tiba-tiba kita nak baca surat khabar ke, kan? Kita berborak dengan rakan-rakan fizikal dan sebagainya. Ada soalan daripada Indonesia, daripada Nurul Balkis. Janjinya sosial media ini lebih banyak membangunkan masyarakat atau lebih banyak meruntuhkan moral masyarakat? Subhanallah. Assalamualaikum Kak Balkis. Kalau menurut pengalaman saudara Umar Osman, sosial media ini banyak meruntuhkan. Dia bagi jawapan yang clear cut. Sosial media ini banyak meruntuhkan masyarakat sebab mungkinlah saya ada satu teori yang saya tak pasti betul ke tak. Tetapi sosial media ini ataupun teknologi ini, ia berkembang dengan begitu pesat sampaikan kita terkejar-kejar untuk kembali kepada ajaran agama Islam yang relevan. Islam ini timeless, akan sentiasa relevan, tapi mungkin kita tak terkejar sebab sosial media ni ataupun teknologi ni dia berubah-ubah dan dia akan sentiasa semakin maju dan yang paling
yang paling memberi kesan adalah ia mengubah gaya hidup kita. Jadi bayangkan gaya hidup kita berubah. Tapi kita mungkin kurang pembahasan mengenai apakah pandangan Islam terhadap perubahan-perubahan ini. Mungkin itu antara sebab yang kita tengok masyarakat Islam pun macam a bit slacking. Kita dah terlalu selesa dengan kemudahan-kemudahan ini dan menyebabkan kita tak ada usaha nak tapis mana baik mana buruk kan. Kita mungkin main dekat grey area sampai kita selalu jatuh. Jadi kembali kepada persoalan, Saudara Omar Osman menegaskan sebenarnya menurut pengalaman beliau memang social media ini lebih banyak mudarat daripada manfaat. Walaupun sebenarnya kita boleh usahakan untuk memaksimalkan kebaikan yang social media boleh berikan kepada masyarakat. Okay, Nabi ada sekarang pendapat atau perkongsian? Connectivity terhadap distraction ni telah banyak dibicarakan dalam, kalau orang barat ni dia dah banyak menulis tentang ni, dia orang sedar jugalah bila terlampau hyper connected ataupun hyper distraction ni, dia orang mendapati bahawasanya the quality of life tu makin berkurangan lah. Itu sebab kalau terkenal ni antara Carl Newport kan, dia antara banyak juga menulis tentang apa ni, pasal say no to email. Ada benda-benda diorang ni nak kurangkan kita terlampau sangat attach kepada gadget, yang attach kepada internet itu sendirilah. Hatta kalau kita perasan juga tentang, kalau penulis terdahulu pun dia mau tak mau, walaupun zaman tu tak ada internet, dia still perlukan satu tempat yang tersorok untuk menulis. Antara yang terkenal tu Inet Guyton kan, dia kena ada satu rumah, itulah dia nak menulis. Zaman tu pun tak ada internet pun still dia cakap distraction is real lah. So apatah lagi zaman sekarang yang very hyper quality ni benda dah. Tapi kalau kita kata Omar Osman adalah pandangan sisi pandang orang kita, orang Islam yang ada add-on pertambahan. So masalahnya masalah sejagat. Semua orang is having the same problem. Cuma kita ada juga ni boleh diketerahkan lah kalau ni. Tapi wrap up ada lagi soalan yang lain apa ni? Tak ada? Kalau tidak ada, kita tangguhkan resesi ilmi ini pada petang ini. Kita ada lagi ke minggu depan? Minggu depan kita tak ada, berehat online je. Okay, online sahaja. Nanti kita ada break so-called break sebenarnya. Untuk apa-apa, kalau apa pun kita tangguh majlis kita dengan tasbih, kifarah dan suatu as.